Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Menarik kan? Malaysia hari ini kita nak mulakan dengan keistimewaan di mana saya berada pada hari ini. Okey, ini kita berlintas langsung bersama dengan saya Hanif Miswan dari Pulau Ketam. Antara pulau kecil sahaja sebenarnya kapasitinya, tetapi berdekatan dengan Pelabuhan Kelang dan istimewa. Saya dah naik boat, speedboat tadi 20 minit lebih kurang datang ke sini ya untuk bawakan kepada anda antara kehangatan ataupun mungkin kemeriahan lah. Ini bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina yang akan kita sambut pada hari Sabtu ini. Okey, dan saya nak tunjuk sikit sebab kami baru saja di JT ni. Ini antara landmark dia lah kalau awak nak ambil gambar semua dekat sini. Dan jom kita tengok dekat sana. Ini perkampungan nelayan sangat istimewa tapi kena hati-hati juga sebab ada banyak motor elektrik yang mereka gunakan sebagai pengangkutan utama. Okay, kalau anda tengok di sekitar JT ni, inilah perkampungan nelayan mereka, bagaimana mereka menggunakan segala sumber yang ada untuk memastikan bahawa setiap aktiviti nelayan dan juga untuk mendapatkan hasil-hasil laut ini berlaku di sini jugalah. Ini sumber utama mereka dan difahamkan dari tahun 1880-an lagi perkampungan ini telah pun wujud. 98% adalah masyarakat Cina yang berada di sini dan selebihnya adalah kaum Melayu dan juga orang asli juga ada penempatan di sini. Pulau Ketam ni di Pelabuhan Kelang. Dan kalau anda saksikan ini di sekitar Balai Polis Pulau Ketam, tengoklah kepada dekorasinya ya. Memang dah bersedia dah untuk menyambut kemeriahan Tahun Baru Cina pada hujung minggu ini. Dan difahamkan di sini kepadatan penduduk hampir 3,000, boleh mencecah hingga ke 5,000 orang. Dan sebenarnya pada tahun 80-an, 70-an dulu ya, boleh juga mencecah sehingga ke 30,000 orang. Jadi peredaran zaman menyaksikan mungkin ramai yang telah pun berpindah. Tapi musim perayaan ni ramailah. Okey, jom. Kita nak bawa anda untuk melihat kepada keadaan ataupun kawasan sekitar. Kita nak ke Pekan Pulau Ketam ini. Jadi ini kenderaan utama mereka di mana mereka menggunakan sama ada motosikal elektrik sebegini ataupun berbasikal. Kami pun nak tunjuk jugalah kemeriahan. Ada jugalah kebanyakan kedai-kedai makan di Pekan ini ya. Dan aktiviti pagi di sini memang bermula awal lah. Seawal dari jam 6 pagi lagi rata-ratanya memang berniaga. Ada juga sayur-sayuran ya, mencari buah-buahan dan juga hasil-hasil laut. Memang sangat menariklah dekat sini ya. Dan kita melihat kepada aktiviti pagi hari Khamis di sini. Oh okey. Memang agak sempitlah jalannya dekat sini kan. Dan tengok kepada penduduk-penduduk kampung ni. Juga masih lagi berada di sini penduduk Pulau Ketam. Good morning, selamat pagi. Morning. Hai. Juga mereka telah pun rata-ratanya mengambil cuti. Saya bertanya kepada penduduk sekitar juga, ada yang dah berada 2 minggu lebih ibarat pulang ke kampung lah di Pulau Ketam ini. Good morning, selamat pagi. Okey, mereka jelah melakukan rutin harian mereka seperti biasalah kan. Okey, kita melihat kepada kedai-kedai yang ada dekat sini. Ada kedai ubat, ada kedai makan, kedai-kedai yang lain jugalah di sini. Kalau anda melihat juga kedai mainan-mainan pun ada dekat sini. Okey, kita nak singgah juga nak melihat kepada apa yang ada juga dekat sini. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi. Namanya siapa? Bey Hua Heng. You memang penduduk di Pulau Ketam? Ya. Sudah berapa lama boleh datang sini? 20 tahun lebih. Okey. Sini you berniaga. Ini kedai you lah. Apa perniagaan you di sini? Itu kongsi pakai talang, itu masak. Mainan semua pun ada lah ya. You sudah 20 tahun lebih juga lah berniaga. Okey, di Pulau Ketam ni yang special, yang best lah bila menyambut perayaan Tahun Baru Cina, Gongsi Pacai ni. Apa yang special? Spesial. Sama saja, rutin dia memang sama jugalah. Ramai yang ada dekat sini. Okey, kebiasaannya kalau orang datang memang akan membeli dekorasi ni. Ini yang you jual semua ni? Ya. Itu kalau depan itu itu. Okey, ini tahun naga kan? Ya. Okay, special untuk you tahun ini Gongsi Pacai. You macam mana you akan sambut tahun ni punya Gongsi Pacai? Ya, ada banyak pattern lah. Alright, thank you. Mister, ini antara peniaga dekat sini, peniaga tempatan. Memang rata-ratanya dah 20 tahun lah berada di sini. Alright, jom kita nak terus bawa. Biasalah kita memang akan cuba juga untuk bawakan kepada anda kehangatan pekan di Pulau Ketam ini. Sebab buat pengetahuan semua, walaupun saya orang Pelabuhan Kelang jugalah, tapi ini pun pertama kali saya berada di sini. Jadi istimewa. Jadi pun kita melihat kepada pekan-pekan yang ada ni. Oh, memang aktiviti mereka memang sangat padat. Memang ada yang melihat kepada sayur-sayuran yang dijual. Good morning, selamat pagi.
Kita dah macam YB melawat kawasan lah. Okey, kita nak terus ke depan sebab kita nak melihat kepada ada persatuan penduduk juga dekat sini yang aktif untuk melakukan aktiviti mereka. Dan rata-ratanya semua menyaksikan kita lah. Dan saya boleh tengok kepada semangat sambutan Tahun Baru Cina lah. Memang semua sedang bersemangat juga melakukan persediaan. Dia juga sayur-sayuran ataupun buah-buahan fresh. Okey, kita nak ke depan ni. Kita nak melihat kepada dekorasi yang ada dan seterusnya macam mana sambutan Tahun Baru Cina di Pulau Ketam ini bersama dengan penduduk. Kita ada persatuan catur di sini, penduduk-penduduk yang aktif melakukan aktiviti. Kita nak ke depan juga. Ini antara kedai yang terakhir lah ya. Mereka juga melakukan jualan-jualan bersempena dengan Tahun Baru Cina ini. Okey, kita nak ke depan. Kita bawa ke depan lagi. Jom. Memang habis satu pekan kita jalan ni Okey. Sabar semua, sabar. Ada yang menarik kita nak tunjuk ni. Dan inilah tempatnya kita dah sampai. Okey. Di Persatuan Catur penduduk-penduduk di Pulau Ketam ini. Mereka memang biasanya akan beraksi lah ataupun meluangkan masa bersama-sama beriadah di sini. Dan kalau kita tengok pun memang bersihlah kawasan yang disediakan ini supaya mereka boleh melakukan aktiviti mereka. Dan dinamakan sebagai Lions Club of Kuala Lumpur Titiwangsa di sinilah ya. Ini juga antara perkara-perkara yang mereka lakukan di sini. Okey. Kita melihat kepada aktiviti-aktiviti penduduk di sini juga, Persatuan Catur Pulau Ketam, dan ada juga hiasan dekorasi yang mereka lakukan di sinilah. Ini bersempena dengan Tahun Naga yang ada dekat sini. Kalau anda tengok, memang semangat itu walaupun mungkin jauh berada di pulau yang kecil ini, tapi semangat untuk terus menyambut Tahun Baru Cina juga mereka lakukan di sini. Okey, kita nak bersama dengan pemain catur yang berada di sini. Good morning. Selamat pagi, boleh kita temu nama? Nama siapa? Saya Yu Huat. Yu Huat. Okey, berapa lama sudah berada di sini? Saya Melayu sikit lah, tak tahu lah. Okey. Tahun Baru Cina tahun ini, macam mana Yu? Siapa yang buat dekorasi semua ni? Sini banyak tahun lah, banyak tahun sini lah. Ini macam hari raya tahun-tahun cantik itu lah. Penduduk sini buat lah ya. Okey, mungkin boleh bagi ucapan untuk Tahun Baru Cina ni. You boleh bagi wish untuk Tahun Baru Cina? Kongsi Wacai lah. Kongsi Wacai. Biasalah memang ramai. Rata-ratanya pemalu. Yang ini tunjuk yang itu tunjuk yang ni. Tapi itulah antara kemeriahan dalam kesesakannya juga. Dan rata-rata saya difahamkan tadi juga yang bestnya adalah ramai yang ibarat pulang ke kampung lah. Sebab tu kapasiti dekat sini daripada 3,000 boleh menjadi 5,000 orang dalam satu-satu musim. Saban tahun, seluruh masyarakat dunia pastinya teruja menantikan sambutan Tahun Baharu Cina yang lazimnya disambut sekitar bulan Januari hingga Februari. Perayaan Tahun Baharu juga cukup sinonim dengan kitaran kalender zodiak yang mewakili 12 haiwan. Kitaran ini merupakan satu sistem kepercayaan purba yang dianggap dapat menilik nasib seseorang. Setiap tahun diwakili oleh salah satu haiwan zodiak dan istimewanya tahun 2024 diwakili oleh haiwan mistik naga yang membawa lambang kekuasaan, kesejahteraan dan kemakmuran. Terdapat pelbagai teori dan mitos tentang pemilihan haiwan dalam zodiak ini. Namun yang paling popular merupakan kisah pemerintah legenda iaitu Maharaja Jin yang menjemput kesemua haiwan untuk menghadiri satu majlis. Turutan haiwan yang hadir diapresiasikan melalui giliran zodiak bermula dengan tikus, lembu, harimau, arnab, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing serta khinzir. Setiap satunya dipercayai membawa simbolik maksud yang tersendiri buat masyarakat Cina. Walaupun kaedah astrologi Cina ini sudah wujud sejak ratusan abad sebelum Masihi, namun masih menjadi rujukan serta memberi makna dalam kehidupan masyarakat Cina. Okey, yang menarik perhatian saya tadi tu misi satu anak setiap zodiak Cina. Itu misi dia. Alamak. Itu kena target betul-betul tu 12 anak. Belum. Tikus. Lepas tikus apa? Lepas tikus lembu. Lembu, harimau kan. Sampailah ke khinzir. Kena
kira tu betul-betul kan. Anak satu zodiak Cina. Macam mana Okey. nak bajet tu? Awak pula tahu tahu Aduh, mana? Tahu saya kurang pasti. Saya monyet saya rasa. Monyet Oh, saya tahun kuda. Laju kita berlari. Okey, monyet ke kuda ke, macam mana signifikan ataupun cerita di sebalik sejarahnya? Pasti ada yang menarik perhatian kita hari Betul. ini. Kita ingin bersama dengan sebut betul-betul Cuba betulkan kalau saya salah. Zhao Wanzhen. Zhao. Dia Z-H Zhao. Zhao Wanzhen. Okey. InsyaAllah. Zhao Wanzhen bersama dengan kita hari ini iaitu pengarah China Institute Kongzi University Melaya. Hello. Terima kasih sebab jemput saya. Jangan terperanjat walaupun dilahirkan di negeri China tapi fasih berbahasa negara Melayu. China, negara China. Negara Okey. China. Jadi, dah berapa lama belajar bahasa Melayu? Saya sebenarnya belajar bahasa Melayu 4 tahun sahaja. 4 tahun dah fasih. Tetapi duduk kat Malaysia sudah hampir 10 tahun. Bagus. Dan berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu betul. tu sangat kerap lah kan bersama dengan rakan-rakan. Sama ada kerja, sama ada macam tengah rakan-rakan. Memang guna hari-hari lah. Baiklah, kita mulakan silakan. dengan signifikan Tahun Naga Kayu Hijau. Kita pun tak tahu ada banyak elemen di sana. Boleh kita? Sebenarnya kita ada 5 unsur untuk setiap elemen dalam zodiak itu. Sama ada kayu, tanah, emas, air dan api. Jadi setiap unsur ini dia menjadi satu kitaran. Jadi contohnya kayu boleh mencipta api, api boleh mencipta emas, emas mencipta air, macam itulah satu gitaran. Jadi tahun ini kebetulan kita sampai tahun kayu hijau. Kenapa hijau? Kita mula dengan warna. Betul. Sebenarnya walaupun cakap kayu, tapi dia bukan kayu macam kayu perapok. Tapi kayu tu pokok ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi naga kayu ini dia melambangkan sejenis kita cakap semangat daya hidup. Bayangkan rumput-rumput, bunga-bunga dia mekar ataupun dia muncul daripada tanah apabila kita cakap selepas musim sejuk yang cukup panjang. Jadi itu sejenis semangat yang kita cakap boleh mengatasi kesukaran dan juga mencipta benda-benda baru. Jadi kayu naga ini dipercayai boleh membawa peluang yang baru. Orang Cina yang lama-lama sentiasa cakap Qinglong de wei, Shimou jiu cheng. Maksudnya asalkan naga kayu hijau ada, 9 daripada 10 rancangan boleh dijadi. Wow. Jadi kalau ada apa rancangan ataupun peluang nak merebut tahun ini, inilah peluangnya. Peniaga, peluang besar peniaga. Saya rasa yang berniaga kan, yang berbisnes ni sukalah dengar tahun ni kan. Okey, bagaimana sebenarnya pengaturan dia macam tahun ini kan melihat kepada tahun naga kayu hijau. Jadi apakah fahaman kita untuk tahun-tahun yang depan ni dia bergantung kepada situasi yang bagaimana mengikut kepada sejarah ketetapannya? Sebenarnya pada masa zaman dahulu, ikut mitos-mitos ataupun sejarah kita tak ada guna digit macam 2024. Kita guna satu sistem panggil Tiangan Dizhi. Tiangan maksudnya langit, Dizhi maksudnya tanah. Maksudnya serentak lah dunia ini. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Jadi langit itu ada nombor 1 sampai 10. Jadi bumi ini nombor 1 sampai 12. Jadi ini boleh mencipta hampir 720 tahun untuk kira. Dan dalam 12 tanah ini dia sebenarnya haiwan-haiwan lah yang kita tahu dalam zodiak itu. Dan setiap zodiak dia ada 5 unsur kan. Tadi kayu, tanah, air, emas, api itu. Jadi setiap elemen zodiak ini dia kena mengalami semua. Satu kitaran. Satu kitaran. Itulah 60 tahun. 12 kali 5, 60 tahun. Ya, betul. Setahun ini kayu, naga kayu kan. Jadi tahun depan ular pula. Itu ular kayu juga. Jadi ini sekarang ni kita dalam kitaran kayu. Sebab kayu ini, dia pergi api. So, 12 tahun kita akan melalui kitaran kayu. Ya, betul. Sampailah ke Khinze kayu dan berbalik kepada tikus api. Tikus api. Okey. Now saya faham. Langsung lempu api. Jadi, yang saya suka tu kalau kita ikut zodiak, kalau kita tanya awak dari tahun mana kan, awak tahun monyet, kita boleh agak umur awak, betul ke tak? Ya, betul. Kita lebih kurang boleh akak-akak. Contohnya tahun ini tahun naga kan, kita tahu asalkan umur 24, 36, 48, 60. Jadi cakap monyet, okey, lebih kurang saya dah tahu generasi mana. 90-an kan? Tapi tak nak sebut kat sini. Macam awak ni katakan tahun naga, tapi takkan awak 12 tahun. Tak nampak, awak mungkin 24 tahun. Faham. Macam tu. Okey, betul. Matematik memang kena tip-top lah kalau nak main benda ni. Okey, yang satu lagi yang saya faham, ada 12 haiwan kan. Tapi haiwan pertama
adalah haiwan tikus dalam kitaran dia. Kenapa tikus? Ada naga, garang. Ada harimau, garang. Bermula dengan tikus kan? Tikus. Ya, kita percaya sebenarnya ini pun macam panjang soalan kita terimalah. Tikus kita nampak dia kecil kan, lepas tu dia bijak, dia laju. Betul. Dalam ikut sejarah ataupun mitos yang kita tahu, dalam lomba rali yang Tuhan mencipta itu, akhir-akhir nak sampai finishing line. Okey, kita ada 3 haiwan, lembu, kucing dan tikus. Mereka akhirnya ada satu sungai kena melintasi. Jadi kucing dan tikus tak boleh berenang. Lembu boleh. Jadi mereka cakap boleh tak bantu. Lembu baik hati. Cakap okey je. Lembu baik hati. Jadi kucing dan tikus lompat ke belakang lembu lepas tu melintasi. Okey. Tikus memang bijak, sangat bijak. Lepas tu dia macam tolak je kucing tu. Oh, dia kuis je kucing tu. Kucing jatuh. Kucing jatuh dalam air. Tak ada kucing. Patutlah tak ada tahun kucing. Okey. Tapi kucing, apa lembu jadi kucing tu kat sungai tu? Lembu tu jalan je. Lepas apabila nak sampai-sampai, tikus terus melompat. Lepas tu potong lembu itu sampailah finishing line. Dia potong jalan. Ya, potong jalan. Bijak. Bijak. Tikus, siapa tahu tikus kat sini? Bijak. Memang korang semua licik. Ni kita ada seorang tahu tikus kat sini, Asri. Okey, jom kita tengok di Facebook kami. Ada soalan daripada rakan-rakan di Facebook Malaysia hari ini. Okey, kita silakan. Nak tanya, apalah untuk baby yang keluar tahun ni, Miss Chow? Okey, saya jadi macam feng shui Biasa. Okey, itu pendapat saya diri sendiri ya. Harap boleh membantu. Biasanya kita percaya baby naga gayu dia ada kelebihan naga yang biasanya ada yakin diri, semangat, creativity. Tapi kita cakap naga dia besar, dia mampu macam-macam. Kadang-kadang mungkin terlalu yakin diri. Terlalu yakin diri. Overconfident. Overconfident tu makan diri juga tu. Tapi dia gayu dia macam kita cakap mendalam sikit. Dia tak akan tunjuk sangat. Jadi naga gayu dia tak ada macam yakin diri ataupun terlalu sombong. Jadi kita percaya anak yang dilahir pada tahun kayu ini memang bagus. Dia ada kelebihan naga tapi tak ada kekurangan yang terlalu yakin diri itu. Bagus. Okey, macam mana kita nak tahu kekurangan? Sebab selalunya kalau kita dengarkan zodiak kita kan selalu orang duk cerita tentang kelebihan je kan. Yang ni pantas, yang ni laju, yang ni kreatif, yang ni bijak. Betul. Tapi nak tahu bab kekurangan ni macam kurang sikit. Jadi macam mana kita nak dapat tahu kekurangan dia tu? Biasanya dia ada macam-macam unsur untuk kita carilah. Biasanya kalau kita tengok website ataupun buku-buku yang cerita zodiak ini, mula-mula dia bagi tahu kelebihan, tapi dia akan bagi tahu okey kalau ada unsur api dalam zodiak ini, contohnya harimau ada api, itu betul-betul confirm ganas. Masa tu barulah masuk feng shui yang lain. Itu feng shui yang lain. Wah, satu penjelasan yang bernas. Thank you so much. Terima kasih, terima kasih kepada Puan Chow. Saya nak bertanya pula dari segi sambutan Chinese New Year lah, sebab Puan pun dah berada di sini 10 tahun kan. Ya, betul. Ada ke beza sambutan di sana dan di sini, dan mungkin ucapan untuk mereka di sini untuk Tahun Baru Cina? Okey. Perbezaan dekat Malaysia dan China sebenarnya ada, tapi ada bersamaan juga. Yang akak berbeza adalah Isang tu. Itu satu yang itu Malaysian punya. Malaysian punya. Apa beza dia? Sebenarnya dia daripada Hong Kong dan kat mainland China kita memang tak ada. Tak wujud. Tak wujud. So kita lah sini. Maknanya mengikut tu tradisi di Hong Kong saja ada. Ya, agak popular lah. Dan kita kat sini tak ada. Dan kat China biasanya apabila kita jarang cakap kongsi facai, khas untuk businessman. Sebab kongsi facai maksudnya banyak untungan, banyak duit masuk dalam bisnes. Tapi bayangkan saya sebagai pensyarah dalam universiti, takkanlah buat bisnes kan? Jadi biasanya kita akan cakap long nian da ji. Long nian da ji. Banyak bertuah, semua benda berlancar, sihat, bahagia dalam tahun naga kayu ini. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Tahun Baru Cina in advance. Betul. Dan terima kasih sekali lagi kepada Puan Chow Wan Chen, pengarah China Institute Kongsi Universiti Malaya. Memang saya kagum dengan kefasihan bahasa. Betul. Dan dengar kata sebenarnya Puan Chow selalu tengok buletin utama kita masa belajar bahasa Melayu. Jadi bila bahasa Melayu, dengar reader baca kena tulis kan? Ya, betul. Jadi terima kasih kepada Abang Kamarudin Pape. Terima kasih sebab membantu kami belajar bahasa Malaysia dekat China. Terima kasih. Pleasure is ours. Nice.
Yeay. Yeay. Kongsi Facai. Hai, Sinji Kuala. Okey, ini daripada Happy Mother semua ya. Saya dikelilingi. Mari. Lain. Di Dewan Orang Ramai Pulau Ketam ini. Ini Happy Mothers ya. Okey, apa khabar semua? Banyak ong kan ini tahun? Banyak ong. Okey, kita nak bersama dengan semuanya lah kalau boleh ya. Okey, namanya Puan Mary ya. Okey, sebenarnya Happy Mothers ni dah berapa tahun dah melakukan aktiviti macam ni? 15. 10 tahun lebih lah. 10 ke 15 tahun lah ya. Okey. Latihan biasanya dibuat berapa kali kalau ni training? Tiada pagi satu hari. Satu kali. Setiap pagi akan berkumpul? Setiap. Okey. Tak boleh sampai. Hujan itu kami di lapang mas. Tala atas. Bukan di sini. Di JT sana tadi training. Oh, ni buat persembahan di sini lah. Okey. Tahun Baru Cina ini mau sambut Tahun Naga. Apa dia punya special tahun ni? Ada apa special? Happy loh. Banyak orang lah. Yang penting yang sehat. Okey, dan saya pun nak tengok ada decoration. Boleh kita pergi sana? Jom sebab mereka ada decoration. Dan kalau nak tahu Puan Mary bersama dengan kawan-kawan dia memang ambil gambar. Tapi kita nak say hi juga kepada penduduk-penduduk Pulau Ketam. Ini satu geng juga. Ini semua geng Banyak orang okey, mari jom. Kita nak tengok decoration mereka ni. Saya bukan boleh kalau jumpa dengan akak-akak, makcik-makcik macam ni. Memang semua kata nama saya Hanif tapi boleh panggil handsome. Handsome. Okey, come. Ini. Lagi sekali tak dengar. Buat sekali. Handsome. Hype. Okey. Ini decoration siapa yang buat ni? Itu yang lewat. Dewan buat lah. Okay. You suka ambil gambar semua dekat sini lah. Alright. Banyak happy. Okay. Ampau. Ada mari sini. Kasih ampau dekat sini lah. Okay. Kali itu kami datang semua happy sajalah. Okay. Sudah. Kalau di Pulau Ketam kan. Sambutan Tahun Baru Cina dia macam mana? Meriah tak? Banyak meriah tak Pulau Ketam punya sambutan? Okey, semua. Okeylah, baiklah. Mereka memang sangat teruja sebenarnya untuk bersama-sama dengan kita. Yang penting dia orang ni, saya pun nak join sekali lah. Dia orang ni dah ambil tempat. Saya duduk dia ajak saya duduk pula. Okeylah. Tahun ni Tahun Naga. Banyak special. Macam mana kita mau interview ni? Okey, kita bye-bye. Okey, 1, 2, 3. Bye-bye. Okey, tak adalah, belum habis. Okey. Tahun biasa ampau bagi macam mana ampau? Bida ampau. Ada bagi ampau lah? Yalah, ada. Mesti kasih anak, kasih cucu. Kasih semua lah. Kasih juga nanti saya minta. Okey, semua yalah, okeylah, ini antara persembahannya. Mereka pastinya akan suka juga dengan ni apa semua. Okey. Decoration ni Tahun Naga. Okey, siapa yang boleh cakap pasal Tahun Naga? Tahun Naga Cina boleh lah, Melayu. Kami Fatsoy lah. Okey. Tak tahulah. Tak apa, sikit-sikit lah Okey, yang penting kita rakyat Malaysia semua celebrate Chinese New Year sama-sama. Okey, jom kita bagi ucapan Tahun Baru Cina. Xing Ning Kuai Le, Gong Si Fa Cai, ramai-ramai Okey, ready. Okey. Ya, kami berita langsung dari Pulau Ketam. Ya. Terus bersama dengan anda. Banyak orang